Wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung kitab Hadis Akhir Zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. InsyaAllah tengah hari ini kita sambung hadis 198 ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina wa ulama'ina wa awliya'illahi salihin wa walidina wa ashabil huquqi alaina ajma'in syai'un lillah lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Hadis yang ke-198 daripada Abdullah ibni Abi Mulaikah. Dia berkata, "Ghadawtu 'ala bani Abbas radhiyallahu anhuma dhata yawmin." Aku berangkat pada waktu pagi menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari. Faqala ma nimtul barihata hatta asbahtu. Jadi ketika mana Abdullah Ibnu Abi Mulaikah ni dia ziarah datang kepada Ibnu Abbas pada satu pagi. Kemudian Ibnu Abbas ni berkata, Abdullah Ibnu Abbas berkata, aku tidak tidur pada waktu semalam. Pada semalam aku tidak tidur. Jadi Abdullah Ibnu Abi Mulaikah ni tanya, qultu lima, kerana apa? Qalu tala'al kawkabu dzudzanab. Jadi kerana Ibnu Abbas ni berkata, ada orang-orang yang mana royak telah terbit bintang yang mempunyai ekor. Bintang yang punya ekor ni mana komik. Jadi ada orang-orang yang royak kepada Ibnu Abbas bahawa telah terbit bintang yang mempunyai ekor, dengan makna komik. Kita nampak komik di langit itu. Fa khasyitu an yakuna ad-dajjal qad taraq. Jadi aku bimbang Dajjal telah keluar. Apa makna hadis ni? Makna hadis ni nak menyatakan bahawa di antara tanda-tanda kedatangan Dajjal iaitu terbitnya komik bintang berekor di langit yang jelas kelihatan. Dan juga itu juga tanda sebelum keluarnya Imam Mahdi. Sebenarnya dalam hadis-hadis lain disebut sebagai tanda keluarnya Imam Mahdi. Jadi Dajjal itu keluar selepas keluarnya Imam Mahdi. Keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, barulah keluarnya Nabi Isa AS. Jadi para sahabat ni, walaupun nak kata zaman kita dengan zaman sahabat sangat-sangat jauh, tapi bila mana para sahabat ni terlihat tanda-tanda yang mungkin merupakan tanda kiamat, tengok tanda ni bimbang takut inilah tanda dekatnya Dajjal. Jadi bila lagu tu mereka ni sangat-sangat takut, sehingga Ibnu Abbas tidak tidur pada waktu malam, bimbang takut Dajjal keluar. Sedekah kita dengan zaman sahabat ni 1400 tahun. Tapi bila sahabat dia tahu cerita daripada Nabi SAW berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, tanda berkenaan dengan Dajjal, bila dia tengok, dia bimbang takut hak itulah tanda dia. Jadi nak kata sahabat-sahabat ni dia cakno berkenaan dengan hadis-hadis Nabi berkenaan tanda kiamat, sehingga mereka ni bila tengok tu rasa takut, sehingga tidak tidur pada waktu malam. Hadis yang ke-199, la yakhrujul mahdiyyu hatta tatlu'a ma'asy-syamsi ayah. Tidak keluar al-mahdi dengan mana Imam Mahdi sehingga tatlu'a ma'asy-syamsi ayah, sehingga keluar bersama dengan terbitnya matahari ada tanda. Jadi tanda iaitu bintang berekor. Dengan makna bila terbitnya matahari akan ada tanda di langit yang jelas kelihatan
iaitu bintang berekor. Bintang berekor. Ini tanda sebelum kedatangan Imam Mahdi akan ada tanda-tanda di langit. Sebagaimana Nabi SAW, orang-orang Yahudi sebelum kelahiran Nabi SAW, mereka ni melihat langit. Mereka tu melihat langit, dan satu ketika mereka melihat munculnya satu bintang yang mereka namakan itulah bintang Nabi akhir zaman telah lahir. Nabi akhir zaman telah lahir. Cuma mereka tak tahu siapa. Jadi ada tanda-tanda yang mana ketika mana Nabi SAW lahir, Allah Ta'ala tunjuk ada tanda di langit. Jadi begitu dengan Imam Mahdi, ketika mana Imam Mahdi keluar, sebelum keluarnya Imam Mahdi itu ada tanda di langit yang mana nak menunjukkan bahawa ada Imam Mahdi ni keluar. Itu hadis 199. Kemudian hadis yang ke-200 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, lil Madinah la yatrukannaha ahluha ala khairi ma kanat. Madinah iaitu bandar Nabi SAW akan meninggalkan Madinah itu oleh penduduk Madinah ala khairi ma kanat, di atas baik-baik keadaan. Jadi mereka meninggalkan Madinah tu kerana pada waktu tu Madinah tu, kalau Nabi ikut hadis ni, Madinah tu dalam keadaan terbaik. Tapi penduduk Madinah meninggalkan Madinah kerana apa? Kemudian Nabi sebut mudhallalatan lil awafi, mereka biarkan Madinah itu ditinggalkan untuk awafi, yakni as-siba' wa tayr, yakni binatang buas dan juga burung. Sehingga dalam hadis lain disebut selepas ni binatang-binatang duduk masuk dalam masjid, duduk makan dalam masjid. Dengan makna binatang tu, makanan itu duduk bawa makanan makan dalam masjid. Duduk makan, duduk kecing, duduk begok. Begitu burung-burung masuk, kerana Madinah, kota Madinah pada masa tu ditinggalkan oleh penduduknya. Hak ni tak berlaku lagi, ini tidak berlaku lagi. Kerana apa? Ini di zaman Nabi Isa, Nabi di zaman Imam Mahdi, pada ketika tu berlaku peperangan akhir zaman yang berlaku di Syam. Jadi umat Islam pada masa tu, benteng umat Islam, kota umat Islam adalah di Syam pada ketika tu. Sehingga umat Islam akan berkumpul di Syam bersama dengan Imam Mahdi, dan akhir sekali selepas Dajjal keluar begitu juga, dan selepas tu berkenaan dengan Nabi Isa juga begitu juga berlaku di Syam. Syam sekarang ni kalau kita tengok yang paling besar adalah Syria, dan juga termasuk Palestin, termasuk Lebanon, termasuk Jordan. Itu kawasan Syam. Kemudian hadis yang ke-201, hadis ni lebih kurang 400 hadis. Jadi kitab kita ni lebih kurang separuh. Kita masuk separuh kitab berkenaan dengan akhir zaman. Umran Baitul Maqdisi kharabu Yathrib. Maknanya makmurnya Baitul Maqdis akan menjadi tanda runtuhnya Yathrib. Yathrib ni nama-nama bagi Madinah. Ada yang dimaksudkan dengan Yathrib sini adalah Madinah. Apa makna? Di akhir zaman umat Islam akan berkumpul di Baitul Maqdis, benteng pertahanan umat Islam. Ketika mana berlakunya peperangan, berlakunya huru-hara, umat Islam akan menuju ke Baitul Maqdis. Bila lagu tu, hatta Madinah, bandar Nabi SAW, ditinggalkan penduduk Madinah ni untuk menuju ke Syam. Baitul Maqdis ni di Palestin. Palestin dengan makna akan menjadi pusat pemerintahan di akhir zaman, akan berpusat di Baitul Maqdis, di Palestin, di Syam. Bila lagu tu, penduduk Madinah akan meninggalkan Madinah. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Jadi bila runtuhnya Yathrib, dengan makna tidak lagi penduduknya memakmurkan Madinah, akan menjadi tanda kepada khurujul malhamah. Malhamah dengan makna akan berlakunya peperangan di akhir zaman. Peperangan ini peperangan ketika mana di zaman Imam Mahdi. Di zaman Imam Mahdi akan berlaku peperangan di antara umat Islam dan juga orang-orang kafir. Wa khurujul malhamah, dan berlakunya peperangan. Wa khurujul malhamati fathu Konstantiniyah, akan berlaku pembukaan Konstantiniyah. Konstantiniyah ni nama bagi pada sebelum zaman Nabi SAW, nama kepada Istanbul, Turki sekarang ni.
Istanbul Turki pusat pemerintahan orang kafir pada masa tu, iaitu di Konstantiniyah di Istanbul. Tapi bukan dengan makna Istanbul sekarang ni. Konstantiniyah ini nama lama bagi Istanbul yang menjadi pusat pemerintahan orang kafir pada masa tu. Dengan makna Konstantiniyah ni dengan makna pusat pemerintahan orang kafir di akhir zaman. Kerana Konstantiniyah sekarang ni di bawah takluk orang Islam di Turki. Jadi ketika mana berlakunya peperangan akhir zaman, peperangan yang secara besar-besaran di antara umat Islam dengan orang kafir, yang akhir sekali akan bawa kepada kemenangan umat Islam menawan kota pemerintahan orang kafir pada masa tu. Kemudian selepas tu wafathul Konstantiniyah, selepas umat Islam menang melawan orang kafir di akhir zaman, khurudud dajjal, barulah keluar dajjal. Jadi peristiwa tu lagu tu, peristiwa yang mana bermula daripada umat Islam ni akan fokus kepada Baitul Maqdis, akan menuju kepada Baitul Maqdis, yang akhir sekali menyebabkan bandar Nabi SAW ditinggal sehingga masuk binatang buah duk makan dalam sejik, masuk burung ke apa semua. Kemudian selepas tu akan berlaku peperangan di zaman Imam Mahdi. Selepas peperangan tu umat Islam menang menentang orang kafir, menawan pusat kota orang kafir pada masa tu. Kemudian selepas tu barulah keluarnya Dajjal. Kemudian thumma daraba biyadihi ala fakhidil ladhi haddathahu. Kemudian Nabi tepuk dalam hadis ni riwayat tepuk peha ataupun tepuk bahu. Orang yang Nabi riwayat tu Nabi tepuk bahu dia. Thumma qala, kemudian Nabi kata, inna hadza la haqqun, perkara ni pasti akan berlaku, kama annaka huna, seperti mana pastinya kamu di sini. Jadi orang yang Nabi riwayat hadis tu Nabi tepuk bahu, Nabi riwayat perkara yang aku riwayat ni pasti akan berlaku sebagaimana kamu duduk sini. Sebagaimana kamu yakin kamu duduk sini, kamu berada di sini, begitu juga gapo hak aku riwayat ni satu masa akan berlaku. Au kama annaka qa'id, ataupun periwayat hadis ni kata Nabi kata ataupun sebagaimana kamu duduk, benar-benar kamu duduk sini, kamu yakin kamu duduk sini, satu masa perkara tu akan berlaku, yakni Mu'adz bin Jabal, iaitu orang yang Nabi riwayat hadis ni adalah kepada Mu'adz ibnu Jabal. Kemudian hadis yang 222, la tutrakanal Madinah ala ahsani ma kanat, bandar Nabi SAW akan ditinggalkan dalam keadaan terbaik. Dengan mana suasana Madinah dengan bandar dia apa semua dalam keadaan terbaik. Jadi penduduk Madinah meninggalkan Madinah bukan kerana Madinah tu tak comel, bukan kerana Madinah tu tak selesa untuk duduk, tapi bila di akhir zaman sebelum berlakunya peperangan, pusat umat Islam pada ketika tu, benteng umat Islam pada ketika tu adalah di Syam, bukan lagi di tempat lain. Jadi umat Islam pada masa akan berhijrah menuju ke Syam, di mana di Syam itu akan Imam Mahdi juga berpusat di Syam. Hatta yadkhula, sehingga masuk al-kalbu awil dhi'bu, sehingga masuk anjing, masuk serigala, duduk makan, duduk kecing, duduk berok dalam masjid, ala ba'di sawaril masjid, di tiang-tiang masjid, atau alal mimbar, ataupun di atas mimbar. Kerana apa? Tak ada dah orang cara pada masa tu. Semua berhijrah menuju kepada Syam. Faqalu ya Rasulullah, kemudian sahabat ni bertanya, wahai Rasulullah, faliman takunu thimaru dzalika zaman, jadi kebun-kebun buah, kebun-kebun kurma, kebun-kebun buah yang ada di Madinah untuk siapa? Qala lil awafi at-tayri was-siba, untuk binatang buah, untuk burung-burung dan juga untuk binatang buah. Dengan makna ketika akhir zaman, satu ketika semua umat Islam ni menuju ke Madinah, hatta bandar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika tu meninggalkan Madinah berhijrah ke Syam. Ini zaman mana ni? Zaman Imam Mahdi, sebelum berlakunya peperangan akhir zaman, ketika mana zaman Imam Mahdi di antara umat Islam dan juga orang-orang kafir, sebelum kedatangan Dajjal. Akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang 203 daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa kain. Huzaifah kata Rasulullah wayak kepada aku, kerana Huzaifah ni dia lebih daripada sahabat-sahabat lain berkenaan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Boleh kata Huzaifah ni
dia memegang rahsia Rasulullah SAW berkenaan dengan perkara yang berlaku akhir zaman ada pada Huzaifah. Kerana Huzaifah ni tanya, dia tanya Nabi berkenaan dengan peristiwa-peristiwa musibah-musibah yang berlaku kepada umat Islam hatta sehinggalah hari kiamat. Jadi Huzaifah ni royak, Rasulullah royak kepada aku, bima huwa kain ila an taqumas sa'ah, gapo yang akan berlaku. Rasulullah tahu sosok karo. Hak ni lepas ni berlaku lagu ni, lepas ni berlaku lagu ni, lepas ni berlaku lagu ni, sampailah kiamat, sampailah zaman kita ni, sampailah keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, Nabi Isa, sampailah kiamat. Jadi Huzaifah kata Rasulullah royak ke aku perkara yang akan berlaku sehingga berlakunya kiamat. Fama minhu syai'un illa qad sa'altu, tak ada satu perkara pun ya mana tidak aku tanya. Perkara ni lagu mana, perkara ni lagu mana, perkara ni lagu mana, illa anni lam as'alhu, kecuali aku tak tanya satu perkara. Ma yukhrijul ahlal madinati minal madinah, apa yang akan mengeluarkan penduduk Madinah daripada Madinah. Dengan makna hak ni jadi tak tanya. Bila kenapa penduduk Madinah ni keluar daripada Madinah dalam keadaan Madinah tu comel macam rumah kita. Kita ada rumah comel dengan kebun gapo, dengan air, dengan elektrik, dengan gapo. Tiba-tiba tengok tak ada orang dah. Tak tahu gimana. Kalau nak kata gapo kebun dengan buah-buah, dengan rumah, dengan besar, dengan gapo, tiba tengok sunyi senyap, tak tahu gimana. Lama tak ada, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi begitu dengan Madinah Nabi SAW satu ketika akan ditinggalkan. Di antara sebabnya iaitu berhijrahnya penduduk Madinah ke Syam. Benteng terakhir umat Islam menentang orang-orang kafir pada masa itu. Hadis yang ke-204 daripada Mihjan bin Azra radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi. Satu ketika Rasulullah pegang tangan aku, fasa'ida ala Uhud, kemudian Rasulullah naik bukit Uhud, fa asyrafa ala al-Madinah, kemudian daripada bukit Uhud tu, bukit yang berada di Madinah yang tak jauh daripada masjid Nabi SAW, Nabi tengok duduk di atas bukit Uhud, Nabi tengok bandar Madinah tu, faqala wailu ummiha, saya betapa saya, tu makna betapa saya, qaryatan yada'uha ahluha, bandar ataupun kampung, daerah, kawasan yang mana ditinggalkan oleh penduduk dia, khairu ma takun, dalam keadaan yang terbaik. Madinah dalam keadaan terbaik pada masa tu, au ka akhyari ma takun, dalam keadaan yang terbaik, fayati had-dajjal. Jadi pada ketika tu bila mana umat Islam ni menuju berhijrah ke Syam, selepas tu akan keluar Dajjal. Bila keluar Dajjal ni mari ke Madinah, nak masuk dalam Madinah. Fayajidu ala kulli babin min abwabiha malakan muslitan bijanahihi fala yadkhuluha. Jadi bila mana Dajjal ni nak masuk ke dalam Madinah, bandar Madinah, dalam keadaan masa tu ditinggalkan, tak ada dah penduduk dia, tak ada dah. Kemudian dijaga, tetapi Madinah itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang bersenjata, yang bersenjata, yang mana Dajjal tak akan boleh masuk ke Mekah dan juga ke Madinah. Kemudian pada hadis lain diriwayat ketika mana Dajjal ni dia nak mari kepada dekat dengan Madinah, kemudian dihetak kaki dia, diduduk di bukit yang bergarang. Kalau tengok pada hari ni hadis yang Nabi riwayat, bukit itu sekian telah ada didirikan bangunan. Jadi di atas bukit itu yang disebut dalam hadis Nabi, ada dah bangunan-bangunan yang siap di atas bukit itu. Satu ketika Dajjal dia akan datang situ, diduduk daripada bukit, dia akan tengok kepada masjid Nabi SAW. Dajjal akan kata, itulah istana Ahmad, itulah istana putih, istana Ahmad. Kalau tengok di dalam Google sekalipun, tengok atas masjid Nabi itu, daripada atas putih, warna putih, ada gemar-gemar dia gapo putih, seperti mana yang Dajjal raya, itulah istana putih Ahmad, iaitu baginda Nabi SAW. Kemudian Dajjal tu akan hentak kaki dia, 3 kali bergegar. Madinah tu bergegar, akan keluar daripada Madinah orang-orang munafik yang masih ada di Madinah, akan keluar orang-orang munafik yang akan mengikuti Dajjal. Jadi hak ni umat Islam kebanyakan pada hari itu berpindah ke Syam. Kemudian habis itu kita masuk kepada bab yang kelima,
hadis-hadis yang menceritakan berkenaan dengan bisyarah, khabar gembira. Maknanya walaupun hadis-hadis akhir zaman ni kebanyakan hadis-hadis yang mana berkenaan dengan huru-hara, berkenaan dengan musibah, berkenaan dengan maksiat, berkenaan dengan gapo karo-karo karo rosak ko gapo, tapi ada juga khabar gembira daripada Nabi SAW berkenaan dengan akhir zaman. Hadis yang ke-205 Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun." Nabi kata tidaklah ada seorang nabi yang diutuskan sebelum aku, pada satu umat sebelum aku, illa kana lahu min ummati hawariyun, kecuali nabi itu dia ada pembantu dia, dia ada penyokong dia, dia ada orang yang membantu nabi itu, menyokong nabi itu. Wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih, dan juga ada sahabat-sahabat nabi-nabi itu sebelum Nabi Muhammad SAW yang akan berpegang dengan sunnah nabi itu dan juga mengikut perintah, mengikut arahan perintah daripada nabi-nabi itu. Dengan makna umat adalah umat-umat nabi-nabi ni, ada umat sebagaimana Nabi Muhammad SAW ada umat nabi, begitu juga nabi-nabi yang terdahulu ada umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma yaf'alun wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian Nabi kata selepas zaman-zaman ni adalah umat-umat ni yang menyeleweng, termasuk umat Nabi SAW yang mana khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Mereka ni berkata apa yang tidak mereka buat. Maknanya kecek perkara yang mereka tidak buat, na'uzubillah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan juga mereka buat apa yang tidak mereka disuruh buat, dengan makna perkara yang menyalahi syariat. Faman jahadahum biyadih fahuwa mu'min. Siapa yang menentang mereka dengan tangan, dengan makna dengan kuasa, fahuwa mu'min, itulah orang yang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Siapa yang menentang mereka dengan lidah, dengan makna perkara maksiat, perkara munkar, orang yang mampu dengan kuasa, dia cegah dengan kuasa, itulah mereka yang beriman. Siapa yang mampu untuk nasihat, untuk tegur, untuk royak dengan lidah, itulah orang beriman. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min. Siapa yang menentang, mengingkari dengan hati, fahuwa mu'min. Mengingkari dengan hati dengan makna kita tak redha, itu paling kurang atas apa saja maksiat yang bertentangan dengan syariat Nabi SAW, ia bukan daripada syariat Nabi, yang tak ada asas dalam agama, perkara yang mana jelas benda tu maksiat, paling kurang hati kita tidak redha, itu tanda kita masih lagi beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan tidak ada, kalau tak redha duduk dengan hati ikutlah lemon nak buat maksiat ko, nak buat gapo, bahkan hati dia suka orang buat maksiat, na'uzubillah. Nabi kata itu tidak ada iman walaupun seberat daripada biji sawi. Ni nak ayat selepas zaman nabi-nabi ni, termasuk Nabi Muhammad SAW, akan ada orang-orang yang menyeleweng daripada agama, dan juga akan ada orang yang menentang orang yang menyeleweng daripada agama. Dengan makna perkara tu perkara biasa, sampalah kiamat. Adanya kebenaran, adanya orang yang mana perkara baik, perkara buruk, saling berlawanan. Zaman Nabi Musa dengan Firaun, zaman Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy. Sampalah akhir zaman. Perkara baik, perkara buruk ni sampalah akhir zaman. Tak ada kata baik semua, tidak. Tak ada kata perkara jahat semua, tak ada perkara baik, tidak. Jadi perkara baik dengan perkara jahat ni hatta hari kiamat akan berlawanan. Cuma ada orang-orang yang mempertahankan kebaikan, ada orang-orang yang akan royak perkara baik, yang royak perkara ni boleh, perkara ni tak boleh, perkara ni haram, perkara ni halal, perkara ni lagu ni, perkara lagu ni, itu dengan mulut, itu dengan nasihat, itu dengan tegur. Ada paling kurang kita berada di akhir zaman, kita tengok maksiat, kita tahu satu maksiat, kalaulah tak boleh kita nak cegah dengan tangan kita, dengan kuasa kita, ataupun dengan mulut kita, tak sampai tahap tak boleh. Kalau kita nasihat, beri mudarat kepada diri kita. Kalau kita tegur, beri mudarat kepada diri kita. Paling kurang hati kita sama sekali tidak redha dengan apa saja maksiat. Itu dengan makna tanda kita itu masih lagi beriman. Kemudian hadis
206 daripada Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Tetap ada golongan daripada kalangan umat aku ni yang berdiri di atas kebenaran. Dengan makna ada sampai kiamat umat Nabi yang akan mempertahankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna Islam ni tetap akan kekal sehingga hari kiamat, walaupun dengan jahat, dengan maksiat, dengan dosa, dengan gapo semua yang berlaku di akhir zaman, tapi ada umat Nabi yang tetap di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadhalahum, yang mana orang-orang nak mencelakakan mereka tak boleh, kerana nak menghapuskan mereka tak boleh. Mana setiap zaman ni di mana-mana sahaja masih ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih lagi kekal berpegang kepada syariat. Tak kira lah orang nak binasakan mereka, tak boleh, tetap ada. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sehingga sampai ketetapan Allah. Dengan makna sampailah mereka mati sekalipun tetap mereka mempertahankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kiamat sekalipun, sampailah akhir zaman sekalipun, mereka keadaan lagu tu. Ni orang yang mana diri mereka ni benar-benar mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, zahir dan juga batin. Zahir mereka tidak melakukan maksiat, dan batin mereka juga tidak melakukan maksiat, taat kepada perintah Allah, taat kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang 207, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. Akan ada golongan umat aku ni, golongan yang mana tetap dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mana golongan ni, agama ni kok mana sekalipun dengan maksiat, dengan gapo huru-hara yang berlaku dalam umat ni, masih ada umat Nabi yang berpegang dengan syariat. La yadurruhum man khadhalahum. Jadi hadis ni lebih kurang je. Yang mana tidak beri mudarat kepada mereka ni orang ye nak memusnahkan mereka, nak membinasakan mereka, tak boleh. Kerana umat ni semata-mata kerana Allah, tak ada kepentingan dunia, kepentingan apa saja, kepentingan tak ada, semata-mata kerana Allah. Mereka mempertahankan syariat Nabi SAW bukan kerana kepentingan diri, bukan kerana kepentingan dunia, bukan kerana kepentingan habu yang mana ikutlah apa saja kepentingan dunia, tidak. Hak ni semata-mata kerana Allah. Wala man khalafahum, begitu juga tak kira lah orang menentang mereka ke gapo, kerana kepentingan dunia, tak ada, mereka tak cara lagu tu. Hatta ya'tihum amrullah, sehingga datang urusan daripada Allah, perintah daripada Allah, keputusan daripada Allah, wa hum zahiruna 'alan nas, dan mereka itulah orang-orang yang jelas nyata mempertahankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sapadah kiamat. Mana sapalah mereka mati sekalipun, apa saja yang berlaku, mereka tetap dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun, hadis yang ke-208, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Ni lebih kurang serupa je hadis-hadis ni. Sentiasa ada golongan daripada kalangan umatku yang berada di atas kebenaran. Mana umat Islam ini Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga daripada Nabi SAW sampai kepada sahabat, sampailah kepada ulama-ulama, sampailah kepada hari ini masih ada lagi golongan yang menjaga agama. La yadurruhum man khadhalahum, tak ada menyebabkan mudarat kepada mereka orang yang nak membahayakan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sehingga datang keputusan, ketetapan daripada Allah, wahum kadzalik, mereka tetap berada di atas jalan syariat, jalan kebenaran. Hadis yang ke-209, lebih kurang je hadis-hadis ni. La yazalu min ummati ummatun qa'imatun bil amlah. Ada golongan daripada umat aku ni yang akan menegakkan perintah Allah. Dengan makna menegakkan perintah Allah ni, menegakkan syariat Allah. La yadurruhum man khadhalahum, tidak memudaratkan mereka orang yang nak mendatangkan bahaya kepada mereka. Wala man khalafahum hatta ya'tihim amrullah wa hum kadzalik. Supaya je hadis 210, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina 'ala man nawahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal. Hadis ni hadis lain sikit. Hadis yang 210 ni golongan yang mana daripada Nabi SAW sehinggalah akhir zaman, sehingga akhir sekali golongan ni akan berperang menentang Dajjal. Dengan makna mereka ni ada golongan yang berada pada kebenaran itu ada. Golongan yang mana berpegang dengan syariat ni ada,
sampailah kiamat, sampailah akhir sekali mereka akan menentang Dajjal. Nak royak baik dan buruk ni, kalau baik kalau buruk ni sentiasa bertentangan. Sampailah kiamat, sampai dah Dajjal keluar. Bukan nak kata baik semua tidak, bukan nak kata buruk semua, maksiat semua tidak. Tidak lagu tu. Ada orang ia duduk pada syariat, ada orang yang menentang kepada syariat. Hadis yang 211, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq zahirina 'ala man nawa'ahum hatta ya'ti amrullah wa yanzilu Isa bin Maryam. Jadi hadis lain sikit, sehinggalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa pun serupa. Nabi Isa lawan dia Dajjal. Imam Mahdi lawan dia orang kafir. Turunnya Dajjal, marinya Dajjal, lawan dia Nabi Isa. Nak kata baik dan jahat tu sentiasa bertembung. Sentiasa bertembung di antara baik dan juga jahat sampailah hari kiamat. Kemudian la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah. Supo mana hadis ni lebih ke supo. Qala fayanzilu Isa, kemudian turun Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana, fayaqulu. Ni kisah ketika mana Nabi Isa turun. Nabi Isa sekarang ni berada pada langit yang kedua, sebagaimana ketika mana malam Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW pada mula-mula di Baitul Maqdis, Nabi solat dengan seluruh nabi-nabi, sekali dengan Nabi Isa AS. Kemudian ketika mana Nabi naik pula, selepas solat di Baitul Maqdis bersama dengan seluruh nabi-nabi, sekali dengan Nabi Isa, bila naik bertemu pula dengan Nabi Isa sekali lagi, iaitu di langit yang kedua. Nabi Isa masih lagi hidup pada usia lebih kurang 33 tahun. Kemudian bila Nabi Isa turun, ketika tu umat Islam berkubu di Syam. Umat Islam pada ketika tu berkubu daripada Dajjal. Ketika tu Dajjal tu keluar dah. Dajjal keluar dah, Dajjal menguasai dunia ni. Jadi umat Islam pusat dia pada ketika tu di Syam. Jadi ketika mana Nabi Isa turun di sebuah masjid, pada ketika tu jemaah yang ada pada ketika tu umat Islam pada nak semaya subuh. Bila nak semaya subuh, qomat dah. Qomat semaya subuh. Kemudian Nabi Isa turun, kemudian sallilana. Kemudian ketua umat Islam pada ketika tu iaitu Imam Mahdi kata, semaya dengan kami sebagai imam. Jadi Nabi Isa kata, fayaqulu la, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara. Kamu sebahagian kamu ni ada ketua dia, ada pengikut dia. Takrimatallahi li hadhihi ummah, kerana Allah Taala memuliakan umat ni. Dengan mana ketika mana Nabi Isa turun sebelum semaya subuh, nak semaya subuh dah ni. Bila Nabi Isa turun, Nabi Isa ditawarkan untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa tolak. Nabi Isa beri kepada Imam Mahdi. Tu kisah. Hadis 213, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah. Ni serupa. Hadis 214, la yabraha hadha ad-dinu qa'iman. Sentiasa umat ini akan, segolongan umat ni, agama ini berada di atas kebenaran. Yuqatilu 'alaihi 'isabatun minal muslimin, segolongan daripada umat Islam ni akan berada di atas kebenaran hatta taqumas sa'ah, sehingga hari kiamat. Ini lebih kesupa je. Hadis 215, la tazalu 'isabatun min ummati yuqatiluna 'ala amrillah qahirina li'aduwwihim la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'ah wa hum 'ala dhalik. Faqala Abdullah ajal. Jadi yang meriwayatkan hadis ni kata betul, ada segolongan umat ni yang akan tetap berada di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yab'athullahu rihan, sehinggalah satu ketika Allah Taala akan mengutuskan angin. Allah Taala akan hantar angin karihil miski, seperti angin seperti bau yang sangat-sangat harum, seperti bau kasturi. Masuha masul harid, yang mana lembut angin itu seperti lembutnya sutera. Lembut, ia sangat lembut sutera, bau seperti kasturi. Fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbah, yang mana angin ni akan datang menyentuh orang-orang yang beriman, yang masih ada dalam hati dia tu
fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman, orang-orang yang beriman. Bila ni ketika mana setelah Nabi Isa membunuh Dajjal dan Nabi Isa memerintah bumi ni, lebih kurang 7 tahun 8 tahun selepas tu Nabi Isa wafat, Nabi Isa meninggal dunia. Selepas tu akan tinggal baki-baki umat Islam. Tak ada dah ketua pada masa tu. Bila mana selepas zaman Nabi Isa wafat, mati, makin lama orang makin jahat, makin lama makin jahat, sehinggalah ketika mana Allah Ta'ala utuskan angin ni, dia akan masuk melalui ketiak. Dalam hadis dia masuk ikut lengan-lengan baju ni, masuk melalui ketiak dan juga mematikan, illa qabadathu, kecuali mematikan orang tu. Dengan mana orang-orang beriman di akhir zaman ni semuanya mati sebelum berlaku kiamat. Dengan mana kiamat tidak berlaku ke atas orang beriman, kerana orang beriman sebelum tu mati, Allah Ta'ala atar angin menjadi asbab kepada kematian mereka. Tapi ia cabut nyawa tu malaikat maut juga yang cabut nyawa. Cuma asbab zahir ni angin tu setuh diri mereka ni, angin yang sangat-sangat lembut seperti setura dan juga sangat-sangat wangi seperti bau kasturi. Kemudian mereka semua ni orang beriman mati, thumma yabqa syirarun nas. Akhir sekali bila semua walaupun sedikit iman sebesar biji sawi sekalipun, kemudian tinggallah berbaki orang-orang yang sangat jahat, alaihim taqumus saah, ke atas mereka berlakunya kiamat. Dengan makna umat Islam ni tak sampai kiamat, Allah Ta'ala akan matikan dulu, jadi berlakunya kiamat kepada orang-orang yang paling jahat yang berada atas muka dunia ni. Hadis yang 216, kita tengok lagi hadis. Baina ana inda Nabi SAW, daripada Adi bin Hatim, dia berkata, ketika mana aku berada di sisi Nabi SAW, id atahu rajulun, ketika mana ada seorang lelaki yang mengadu kepada Nabi, fasyaka ilaihi al-faqah, orang ni mengadu kerana susah, hidup dia susah. Thumma atahu akhir, kemudian mari lagi seorang. Adi sahabat ni bin Hatim dia duduk di sisi Nabi, mari seorang mengadu hidup dia susah. Kemudian mari seorang lagi mengadu, fasyaka ilaihi qata'as sabil, dia ni kena ropok. Dia pergi musafir kena ropok. Faqala ya Adi, jadi Nabi kata, wahai Adi, hal ra'aital hirah, adakah kamu pernah melihat Hirah? Hirah ni satu bandar di Iraq. Lebih kurang berapa? Lebih kurang 600-700 km daripada Mekah. Daripada Madinah. Di Iraq, bandar yang sangat-sangat jauh. Kemudian Nabi tanya kepada Adi ni, kamu pernah tak tengok Hirah? Dengan mana kamu pernah tak sampai di Hirah? Wa qad umbitu, jadi lam araha. Kemudian Adi kata, aku tak pernah melihat Hirah tu, kerana dia tak pernah sampai situ. Wa qad umbitu anha, jadi Nabi kata, aku telah diwahyukan berkenaan dengan Hirah tu. Qala fa in talat bika hayatun, jika usia kamu panjang, umur kamu panjang, la tarayanna dha'inata tartahilu min al-Hirah hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu ahadan illa Allah. Jika usia kamu panjang, kamu akan tengok seorang perempuan ia bermusafir daripada Hirah, daripada tempat di Iraq, sehingga dia datang ke Mekah ni, tawaf di Kaabah, la takhafu ahadan, dia tidak takut akan sesiapa pun. Kenapa? Kerana pada masa tu keadaan sangat-sangat aman. Ini zaman-zaman ada zaman-zaman aman selepas zaman Nabi SAW. Illa Allah, kecuali Allah. Qultu fi ma baini wa baina nafsi fa aina durra'u tayyi. Jadi Adi ni dalam hati dia berkata, bagaimana dengan perompok Tayyi? Mana perompok Tayyi ini, dengan mana perompok kabilah Tayyi ia suhu pada ketika tu, yang mana bila orang musafir perjalanan di antara Hirah dan juga nak sampai ke Mekah, ada perompok daripada kabilah Tayyi. Jadi Adi ni terfikir, mana perompok ni? Tak ada tu. Pada ketika seorang perempuan yang tak takut untuk pergi ke Mekah daripada Iraq, untuk pergi tawaf di Kaabah, untuk buat umrah, untuk buat haji, dia tak takut kecuali Allah. Jadi Adi ni terfikir, mana perompok tu? Tak ada dah.
alladzina qad sa'arul bilad, yang mana yang telah menghuru-hara keadaan pada masa tu. Kemudian Nabi kata lagi, wala in tadat bika hayatun la tuftahanna kunuzu Kisra. Jika kamu usia panjang, kamu akan dibuka gedung-gedung harta bagi Kisra. Kisra ni dengan mana raja di Parsi, raja Parsi Iran sekarang ni. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Pada zaman Nabi tak lagi. Pada zaman Sayyidina Umar dibuka Parsi, dibuka negara Parsi. Jadi segala harta rampasan tu boleh kepada umat Islam. Qultu Kisra ibni Hurmuz. Jadi Adi ni tanya Kisra ibnu Hurmuz, dengan makna raja Parsi tu takut Kisra hak lain. Nabi kata ya, Kisra ibni Hurmuz. Ni berlaku ketika mana di zaman Sayyidina Umar. Kemudian Nabi kata lagi, wala in tadat bika hayatun, jika usia kamu panjang, la tarayan rajula yukhriju min akaffihi min dhahab aw fiddah yatlubu man yaqbalahu minhu fala yajidu ahadan yaqbalahu minhu. Kamu akan tengok seorang lelaki mengeluarkan sepenuh tangan dia dengan emas dan juga dengan perak, nak cari, nak wis sedekah, siapa yang nak terima sedekah dia ni, dan dia tidak mendapati seorang pun nak terima sedekah dia. Dengan makna satu ketika hak ni tak berlaku lagi. Satu ketika harta akan melimpah ruah. Bila ni? Iaitu ketika mana di zaman selepas peperangan, di zaman Imam Mahdi dan juga di zaman Nabi Isa AS. Pada ketika tu orang-orang lelaki sangat-sangat sedikit. Di zaman yang sangat-sangat makmur, di ketika tu harta ni sangat-sangat melimpah ruah. Di zaman Nabi Isa selepas kematian Dajjal, setelah Dajjal dibunuh, bumi ni sangat-sangat makmur, diperintah oleh Nabi Isa AS, sehingga harta melimpah ruah, sehingga seorang tu ambil harta dia penuh dengan emas ni, nak bagi sedekah, tak ada orang nak terima sedekah. Kerana kaya berlaku pada ketika tu, dan kerana umat Islam pada ketika tu tak mikir sangat kepada harta, mikir kepada amal ibadah. Setelah Nabi Isa, setelah peperangan gapo, mikir kepada dunia tak ada mana. Jadi orang nak sedekah pun tak ada orang nak terima sedekah pada ketika tu. Qala Adi faraitu dha'inata. Jadi Adi ni berkata, aku melihat perempuan ni bermusafir daripada Hirah di Iraq sehingga dia tawaf di Kaabah. Tidak perempuan ni takut kecuali Allah. Mana sempat dengan hadis Nabi ni, sempat dilihat apa yang Nabi sebut betul-betul benar-benar berlaku oleh Adi ni, dilihat perkara tu. Seorang perempuan daripada Iraq bermusafir seorang diri untuk buat umrah, untuk buat haji di Mekah. Wa kuntu fi man iftataha kunuz Kisra ibni Hurmuz. Dan juga Adi kata, aku salah seorang yang mana membuka Parsi tu, menawan harta-harta tu. Dengan mana ketika mana zaman Sayyidina Umar, kemenangan umat Islam menakluk Parsi tu, aku salah seorang yang terlibat dalam peperangan tu. Kemudian wala in tadat bikum hayatun, ada sekara hak Nabi hak dia tak sempat, kerana perkara ni pun tak berlaku lagi, iaitu perkara yang berlaku ketika mana di zaman Nabi Isa AS. Hak Nabi kata kamu akan melihat apa yang jadi Adi ni riwayat kepada sahabat lain ketika mana Adi ni masih hidup. Dia kata kamu akan melihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, seorang lelaki yang mengeluarkan harta dia tu penuh dengan tangan untuk beri sedekah. Dengan makna bumi pada ketika tu sangat-sangat makmur, harta sangat-sangat melimpah ruah. Kemudian hadis yang kedua tu 17. Hadis yang kedua tu 17. Tengok soal lagi hadis ni. La yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar. Jadi urusan agama ni akan sampai, dengan mana sampai kiamat tetap urusan agama ni akan kekal. Sebagaimana balaghal lail wan nahar, sebagaimana berlalunya siang dan malam. Dengan mana selepas siang pasti malam, selepas malam pastinya siang. Jadi urusan agama ni tetap akan kekal sampai kiamat. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din. Tak ada satu tempat pun yang mana kecuali agama tu akan sampai. Kalau kita tengok hari ni atas muka dunia, di mana-mana negara sekalipun akan ada umat Islam. Ikutlah negara orang kafir sekalipun akan ada umat Islam. Walaupun minoriti sekalipun akan ada umat Islam.
bi'izzi azizin au bidhilli dhalilin. Ikutlah dengan kemuliaan orang yang mulia ataupun dengan kehinaan orang yang hina. Izzan yu'izzu Allahu bil Islam wa dhullan yudhillu Allahu bil kufr. Dengan kemuliaan yang Allah Taala muliakan agama Islam ataupun dengan kehinaan yang Allah Taala hina ke orang kafir. Dengan makna urusan agama ni akan kekal sampai hari kiamat. Sehinggalah kalau kita tengok hari ni di mana-mana akan ada umat Islam. Dengan makna agama ni akan tersebar seluruh dunia dan juga akan sampai kepada hari kiamat. Kenapa? Agama ni milik Allah Taala. Dia yang jaga urusan agama sampailah kiamat. Tak kira lah kok mana keadaan sekalipun, Islam dalam keadaan senang, Islam dalam keadaan susah sekalipun, agama ini tetap akan berterusan sehingga hari kiamat. Jadi moga-moga Allah Taala jaga diri kita, beri kekuatan kepada kita untuk kita taat kepada perintah Allah Taala dan juga untuk kita mampu untuk meninggalkan maksiat sampailah kita mati. Jadi wallahu taala alam, kita berhenti situlah. Baca doa sikit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa taala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه نبيك الأمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.